Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Kita jilid kelima dalam bab hudud, bab qisas kita ni. Kita nak bincang ini hal-hal yang menggugurkan kisos. Kita nak bincang pada malam ni hal-hal yang menggugurkan kisos. Okay, kematian pelaku pembunuhan. Rujuk Al-Bada'i Syarhus Saghir, Mughni Muhtaj Syarhus Saghir dengan Al-Muni dan Al-Insaf. Kematian pelaku pembunuhan. Jika pelaku meninggal sebelum dikisas, maka kisos automatik gugur. Orang hak dia bunuh orang tu dia mati sebelum kena kisas. Sebab tidak adanya objek yang dikisas. Qisas tidak berlaku bagi orang yang sudah meninggal dunia. Baik kematian itu terjadi dengan sendirinya maupun dibunuh dengan alasan yang dibenarkan seperti hukuman had. Tetapi meskipun telah meninggal, pelaku tetap dikenai kewajipan membayar diat. Tapi sekarang lagi, walaupun meninggal dunia, kena bayar diat lah. Ini dikenai kewajipan bayar diat yang diambil dari harta peninggalannya. Harta saka dia, harta dia ada tu kena bayar diat. Ketentuan ini digariskan oleh kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Adapun jika pelaku pembunuhan dibunuh secara sengaja dan semena-mena, maka ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali menggugurkan kisos sekaligus diat yang seharusnya diambil dari harta warisan pelaku. Kalau pelaku hak dia bunuh tu, dia dibunuh pula secara sengaja dah. Jadi dia ni gugur, kisah dia kena gugur dan dia pun gugur juga. Begitulah yang kata dah. Sedangkan ulama mazhab Maliki dan versi yang lain dari pendapat mazhab Hanbali menyatakan bahawa kisah dikenakan pada pelaku kedua. Namun hak kisah tetap dipegang oleh wali korban pembunuhan yang pertama. Jadi hak kisah ni gana dia kata kisah tu pelaku kedua, hak bunuh orang kedua tu, dia kena lah hukum kisah lah. Tapi hak kisah tu dipegang oleh wali korban pembunuhan pertama. Dia kata boleh bunuh, kata bodoh. Bukan waris yang kedua, kena hak kedua, waris yang pembunuh tu dah. Hak pertama kali hak kena bunuh tu dah. Pelik ke lah, ni perbahasan lah. Yang kedua, pemberian maaf oleh ahli waris korban. Pemberian maaf oleh ahli waris korban. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, qisas adalah hak bagi ahli waris korban, si mati dia. Di samping memiliki hak menuntut balas kematian, mereka juga mempunyai hak untuk memaafkan. Jika mereka memaafkan, maka berdasarkan kesepakatan ulama, hukum qisas bunuh balas itu gugur. Kalau qisas hukum bunuh balas ni adalah kewenangan penuh mereka ahli waris dia, sehingga boleh gugur dalam pemaafan mereka. Sebagai gantinya mereka berhak mendapatkan diat dari pelaku yang tidak diqisas. Kalau hukum bunuh, dia kena bayar diat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, "Man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nazarain, imma ayyuda aw ayyuqad." Barang siapa yang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan, maka ia memiliki dua pilihan: menerima diat atau meminta qisas. Hukum balas lah. Hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Ibn Abbas menceritakan kisah hukum bunuh balas ni sudah ada di kalangan Bani Israel lagi. Namun di sana tidak berlaku ketentuan diat. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada umat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abd wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas, hukum bunuh balas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperolehi maaf dari saudaranya, dan seterusnya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 178. Memperolehi maaf dari saudaranya berarti memberikan diat kepada keluarga korban. Allah Ta'ala firman, bukan maksudnya itu maaf juga, dia boleh diat. Allah Ta'ala firman, "Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan." Hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Mengikuti ketentuan ini dengan baik dan membayar diat dengan cara yang baik. Membayar diat lah, bayar denda lah.
Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah." Jadi demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 178. Jadi benda ringgit begak tu hukum bunuh balas sajalah. Ni ada keringanan, ada rahmat, iaitu kena boleh diberi diat dan boleh dimaafkan. Misal maksudnya keringanan untuk kalian dibandingkan orang sebelum kalian. Orang sebelum kalian ni kena bunuh balas saja tak? Ni ada lagi keringanan iaitu hukum diat ni. Allah Ta'ala berfirman, "Faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim." Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 178. Maksudnya setelah menerima maaf dari keluarga si mati dan telah membayarkan diat, pelaku pembunuhan melakukan pembunuhan yang lain pula, maka itu telah terlajar abad lah, melampau dah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Diriwayatkan juga bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qatala muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu diyah wa ya thalathuna hiqqah wa saluna jaz'ah wa arba'una khalifah wa ma sulihu alaihi fa huwa lahum wa dhalika tashdidul aql." Orang siapa yang bunuh dengan sengaja, maka ia diserahkan pada ahli waris korban yang terbunuh. Jika mahu, mereka boleh menerapkan hukuman mati kepadanya dengan kisah lah, hukum bunuh balas. Dan jika mahu, mereka juga boleh mengambil diat berupa 30 ekor unta hiqah. Jadi unta betina yang memasuki usia 4 tahun. 4 tahun lebih, unta hiqah dipanggil. 30 ekor jaz'ah. Unta betina yang memasuki usia 5 tahun. 30 ekor dah. Jaz'ah. Umur 5 tahun ke atas. Dan 40 ekor unta sedang hamil. Dah. Lalu yang wang kompensasi damai dalam pelaku juga menjadi hak mereka. Hal itu demi lebih menambah jumlah denda dah. Ada lagi buat denda lain dah. Bayar ada lagi lebih-lebih lagi kena bayar dah. Hadis hasan dari Tirmizi dan Ibn Majah dah. Dia di sini bukanlah suatu kewajipan kerana kasus pembunuhan, melainkan sebagai pengganti dari kasus, meskipun tanpa kerelaan dari terpidana daripada orang yang kena tuduh. Dia terela pun kena ikut lah. Tidak, nyawa dia ganti aja. Oleh kerana itu, keluarga korban, keluarga si mati boleh membuat kesepakatan damai sebagai ganti selain diat. Sebagaimana yang akan jelaskan mendatang dalam bab diat. Lepas ni kita bincang lah. Diat ni. Nak damai, nak bincang. Boleh bincang lagi ke tidak? Ataupun bayar ni ada perbincangannya. Okey, catatan penting. Pemberian maaf sebagai ganti qisas sangatlah dianjurkan oleh syariat berdasarkan dalil sebagaimana berikut. Ada lagi pemberian maaf ni. Ganti qisas. Firman Allah Ta'ala, "Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa." Pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 237. Firman Allah Ta'ala, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Tetapi barang siapa memperolehi maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 178. Maaf ni bukan tak bayarlah. So maaf dengan bayar lagi dah. Perbincangan bayar ni mengikut ayat Quran ni, masuk maaf tu ialah bayar diat lagi dah. Firman Allah Ta'ala, "Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah." Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 45. Jadi tasaddaqa lepas tu bukanlah lepas tak boleh bayar langsung, tapi hak kisas, hak bunuh balas saja dah. Gitulah nah. Nabi SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza." Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba lantaran sifat memaafkannya kecuali kemuliaan. Hadis sahih dari Muslim dan lainnya. Yang kelima, diriwayatkan juga oleh Anas, ia berkata, "Tidaklah aku melihat Nabi SAW ketika ada pengajuan tuntutan qisas kepada beliau, melainkan beliau memerintahkan untuk memaafkan pelaku." Hadis hasan dari Abu Daud, At-Nasi, Ibn Majah, Al-Maqdisi dan Mukhtarah dan Bahaki. Nabi tawalah, tapi hak tu hak ahli waris lagi, tawa, maaf-maaf lah, bayar diat kau kan nak selesai. Bagaimana jika sebagian wali memberikan maaf sedangkan yang lain tidak? Orang ramai tu ada hak beri maaf, ada hak tak beri maaf ni. Dalam keadaan ini hukum qisas gugur. Setengah kata gugur, setengah kata tak. Sebab sebahagian orang yang memberi maaf telah gugur kerana memberi maaf kepada pelaku. Sehingga secara automatik bagi yang lain tuntutan qisas juga gugur. Dia kata gitulah. Asal. Kisah adalah sesuatu yang tidak dapat dibahagi-bahagi dan tidak terbayangkan jika kisah dilakukan sebahagian saja. Jika demikian halnya, wali korban yang lain menerima bahagiannya dari diat yang diberikan pelaku. Wali korban ni orang anak beranak, sebab ahli waris si mati tu, dia terima diat lah daripada orang dibunuh. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab bahasanya ada seorang lelaki membunuh isterinya.
Umar bin Khattab lantas memanggil 3 saudara perempuan itu agar menghadapnya. Salah seorang di antara mereka memaafkan pelaku. Sorga jemaah, 2 lagi dah. Maka Umar pun berkata kepada 2 saudaranya lain, ambillah 2/3 bahagian diat. Sesungguhnya tidak ada celah lagi untuk membunuhnya. Dia sorga daripada 3 tu. Jadi gugur dah. Hukuman kisah tapi kena bayar diat dah. Lihat al-mawsu' sanadnya sahih, hadis riwayat Ibnu Syaibah al-Baihaqi. Perdamaian atas kisos. Rujuk al-mawsu' al-fiqhiyah. Nah. Perdamaian atas kisos. Nah. Kadang-kadang ulama fiqh menyepakati bolehnya kesepakatan damai antara pelaku pembunuhan dan orang-orang yang mempunyai tuntutan kisos guna menggugurkan kisos dengan kompensasi bayar denda yang diserahkan pelaku kepada pemilik hak kisos. Pembunuh tu kepada ahli waris kena bunuh lah. Wang kompensasi, wang bayar ganti rugi tu, damai ini haruslah diambil dari harta pelaku pembunuh dan tidak boleh dibebankan kepada keluarga pembunuh. Kerana mereka tidak dikenai kewajipan membayar diat pembunuhan dengan sengaja. Wang pembunuhan ni, wang kompensasi ataupun wang bayar denda ni, diat ini disebut kompensasi damai atas dasar kisos. Ini terpanggil diat ni. Dipanggil apa? Denda, bayar denda tak? Kompensasi damai ni, denda untuk berdamai ni boleh berupa diat kurang sedikit dari di bawah diat atau lebih banyak daripada diat, boleh lagi. Ia bukan serupa diat, tidak semestinya sama lah. Untuk berdamai ni boleh berupa diat, serupa diat, sama-sama 100 ekor otak ni lah kita bicara dah. Kurang sedikit pun tak apa, lebih banyak pun tak apa. Boleh juga sejenis atau berlainan jenis. Serta secara kontan atau beransur, boleh secara tunai. Selagi tak bayar tunai tak boleh, ataupun secara beransur-ansur. Kerana perdamaian berstatus sebagai ganti, maka jumlah wang dendanya itu pun diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Boleh picit dua tu dah. Pembunuh dan keluarga kena bunuh. Nabi SAW bersabda, man qatala muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul. Fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu ad-diyah. Wa hiya 30 hiqqatan wa 30 jaz'atan 40 khalifatan. Wa ma sulihu 'alaihi fa walahum wa dhalika tashdidul 'aql. Para siapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia diserahkan pada ahli waris korban, si mati yang terbunuh. Jika mahu, mereka boleh menerapkan hukuman mati kepadanya dengan kisosnya. Dan jika mahu, mereka juga boleh mengambil diat, denda lah nak, ganti rugi. Berupa 30 ekor unta hiqah, unta betina yang memasuki usia 4 tahun. 30 ekor jazah, unta betina yang memasuki usia 5 tahun. Dan 40 ekor unta sedang hamil. 100 ekor sama sekali ya. Lalu wang kompensasi denda damai dengan pelaku juga menjadi hak mereka juga. Hal itu demi lebih menambah jumlah denda, nak tambah jumlah denda. Molehnya suruh tambah jumlah denda dah. Hadis ni hasan telah kita bincang sebenarnya. Okey, eksekusi qisas. Nah, cara kita nak buat kisah ni. Okey, pertama waktu pelaksanaan hukum kisah ni. Rujuk Ibnu Abidin Az-Zarqani, Mughni Muhtas dan Mughni. Jika vonis hukuman kisah telah ditetapkan dengan kelengkapan syarat-syaratnya, maka ahli waris korban, si mati, boleh segera melaksanakan eksekusi kisah dan tidak perlu menunda-nunda waktu dah. Pelaksanaan hukum kisah ni, waktu pelaksanaan ini segera tanpa tunda lah dah. Kerana kisah adalah hak mereka, namun mereka hanya memiliki hak kisah jika korban benar-benar meninggal dunia. Si mati benar-benar meninggal dunia lah. Sedangkan jika hanya mengalami luka-luka serius saja, maka pelaku hak macam nak bunuh tapi tak mati lagi, pelaku tidak boleh dikisah sampai korban yang dilukai ini meninggal dunia. Sebab mungkin saja korban ini sembuh kembali sehingga pelaku tidak boleh dikisah. Kalangan ulama fiqh juga menetapkan bahawa jika pelaku adalah seorang perempuan yang sedang hamil, dia bunuh tu otin hamil, maka kisah ditunda sampai ia melahirkan anaknya demi menjaga keselamatan janin, baby di perutnya, dan hak janin untuk hidup. Bahkan pelaksanaannya mesti ditunda hingga selesai masa penyapihan susu lepas menyusu. Jika memang tidak ada wanita lain yang dapat menyusui anaknya itu. Yang kedua, tempat pelaksanaan. Rujuk Ibnu Abidin dan lain-lain lah. Tidak ada tempat khusus untuk pelaksanaan eksekusi kisah. Pelaksanaan hukum kisah hukum bunuh balah ni lah. Akan tetapi jika pelaku berlindung ke tanah haram, maka ulama berbeza pendapat dalam masalah tersebut. Ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahawa pelaku mestilah dikeluarkan dari tanah haram dan dikisah di luar tanah haram. Dia kena keluar daripada tanah haram dah.
Sedangkan ulama mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahawa pelaku tidak perlu dikeluarkan dari tanah haram, namun juga tidak boleh dikisas di sana. Dalam keluarannya, pelaku tidak boleh diberi makan dan minum sehingga ia keluar sendiri dari tanah haram, barulah kemudian ia dikisas. Gitu pula mazhab Hanafi dan Hambali dah. Ketentuan ini berlaku jika kejahatan pelaku terjadi di luar tanah haram. Sementara jika kejahatannya terjadi di tanah haram, maka kisas terhadapnya menurut kesepakatan para ulama fiqh boleh dilaksanakan di tanah haram maupun di luar tanah haram. Kalau ibu bunuh orang tu di dalam tanah haram, ia tak kira lah dalam tanah haram. Kalau luar tanah haram, boleh bunuh balas dia ni. Sebabnya dia buat kerosakan di tanah haram ni. Tanah haram ni tanah yang mulia, tanah yang dihormati, diharamkan banyak perkara, tiba-tiba dia tak hormat tanah haram ni. Tapi kalau dibunuh di luar, tiba-tiba dia lari dalam dikuasai Masjidil Haram, maka tidak boleh terus bunuh dia ke apa, hukum kisah. Kalau boleh pun tak boleh makan dia, ataupun ambil dia jaga tak boleh makan. Siapa dia nak keluar daripada tanah haram, baru dihukum kisah, ataupun ikut mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Igat-igat bagi luar tanah haram, hukum kisah. Kita kiranya kuatnya itulah. Pendapat yang kuat, saya katakan ada sebuah riwayat dari Ibn Abbas yang menyatakan bahawasanya berkata, barang siapa yang membunuh atau mencuri di luar tanah haram, kemudian ia masuk ke tanah haram, maka ia tidak boleh diajak berbincang, duduk bersama-samanya. Tidak boleh diajak berbicara, tidak boleh disakiti, melainkan terus disindir agar ia keluar dari tanah haram. Barulah hukuman, eksekusi hukuman dilaksanakan terhadap dirinya. Pada siapa yang membunuh atau mencuri, lalu ia tangkap di luar tanah haram, kemudian dimasukkan ke tanah haram, maka jika hakim hendak melaksanakan hukuman atas dirinya, pelaku mestilah dikeluarkan terlebih dahulu dari tanah haram. Sementara jika memang ia melakukan pembunuhan atau mencuri di kawasan tanah haram, maka ia boleh dihukum di kawasan tanah haram saja. Sanadnya sahih, hadis riwayat Abdul Razak. Waktu orang curi tak, dia boleh di Masjid Mekah ada pocuri, kena ikat tu, dia hukum situ je, tanah haram tak keluar mana dah. Ketiga dah, izin imam pemerintah dalam eksekusi pelaksanaan hukuman qisas. Rujuk Ibn Abidin, Minnah Al-Jalil, Ad-Dasuqi dan Insaf. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahawa tidak boleh melaksanakan qisas, hukum bunuh balas, tanpa adanya izin dari imam pemerintah. Sebab begitu pentingnya masalah pelaksanaan hukum qisas ini, di samping itu kerana kewajipan pelaksanaan qisas juga memerlukan ijtihad tersendiri. Mengingatkan perbezaan ulama mengenai syarat-syarat wajib qisas dan eksekusi pelaksanaannya dah. Dia benda tu ada khilaf. Dia ada khilaf penyatu. Penyatu perbezaan pendapat ni pemerintah lah. Nak pakai pendapat mana, ikut dia. Dia kata pilih salah satu pendapat, tak usah oyak lah kita mazhab Syafi'i hingga apa-apa, pemerintah tu ada kuasa lebih. Sementara itu, menurut kalangan ulama mazhab Syafi'i, kehadiran penguasa pemerintah di tempat pelaksanaan qisas hanya disunahkan, kata. Sedangkan menurut kalangan ulama mazhab Hambali, qisas tidak boleh dilaksanakan kecuali di hadapan imam atau wakil imam. Jika ahli waris melaksanakannya sendiri tanpa izin imam, maka pelaksanaannya tetap boleh, namun ia mesti dihukum ta'zir kerana menyepelekan kedudukan imam. Tapi sekarang ni tak ada masalah. Masalahnya semua jadi kat juga apa tak ada polis ke apa tu, wakil imam adalah. Cerita-cerita dulu ni tak ada polis, kita gini kan. Yang keempat, tata cara pelaksanaan qisas. Rujuk Al-Bada'i, Al-Insaf, Al-Mughni, Majmu' Fatawa. Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu versi riwayatnya menegaskan bahawa pelaku pembunuhan hendaklah dikisas sesuai cara dan alat yang ia gunakan untuk membunuh korban. Ini ikut mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Sesuai dengan cara dibunuh. Kalau dibunuh dengan pedih juga. Kalau pedai juga. Kalau tikai juga. Pendapat ini juga disetujui oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kerananya orang yang membunuh dengan cara mencekik, membakar, memberikan racun ke dalam minuman dan atau makanan korban, maka ia dikisah sesuai dengan cara tersebut selama cara tersebut tidak diharamkanlah. Misalnya membunuh dengan minum khamar terus-menerus, menyedominya, membakarnya hidup-hidup dan lainnya. Untuk lihat yang kata dah. Pasal ibu arak sampai mati waktu tu. Tak boleh berarak juga dah. Ataupun ia bunuh tu sampai disodom, liwat sampai mati. Budak kecil ke siapa dia mati tu, dia tak boleh lah. Kena liwat juga benda tu tak boleh lah dia. Bakar hidup-hidup pun tak boleh ikut dia kata sini. Para ulama menurut tersebut berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Firman Allah Ta'ala, wa in aqabatum fa'aqibu misli ma uqibtum bih. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang timpakan kepadamu. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 126.
Firman Allah Ta'ala yang kedua. Firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 194. Firman Allah Ta'ala lagi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 178. Tidak diragukan lagi bahawa kesempurnaan pembalasan qisas adalah jika dilaksanakan sesuai dengan cara pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban si mati. Dalil yang keempat ada. Hadis riwayat Anas bahawasanya ada seorang Yahudi yang memukul kepala seorang budak wanita dengan 2 batu. Yahudi ni katuk budak tina ni dengan hamba wanita tu dengan 2 batu. Lalu ditanyakan kepada si budak itu, siapakah yang melakukan ini kepadamu? Fulan atau fulan. Sampai penanya menyebutnya nama seorang Yahudi. Dan perempuan itu langsung mengangguk kepalanya. Yahudi itu lantas didatangkan dan ia mengakui perbuatannya. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk mengkisasnya. Kemudian dijepitlah. Dihentaklah kepalanya dengan 2 batu dah. Dikatuk dengan 2 batu dah. Hadis sahih hadis Bukhari dan Muslim. Supaya jaga supaya tak. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan pendapat ini paling sesuai dengan Al-Quran, hadis dan aspek keadilan. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, As-Sawri, Al-Ta' berpendapat bahawa qisas tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan menggunakan pedang sahaja. Dia bunuh dengan cara apa pun, tapi kisah tu kena pedang dah. Menurut kalangan ulama mazhab Hambali, maksudnya adalah penebasan leher walaupun peralatan dan cara yang digunakan pelaku untuk membunuh korban tidak seperti itu. Kerananya di sini dibolehkan juga menggunakan pisau, belati dan sejenisnya. Mereka berhujah dengan dalil berikut. Yang hadis yang berbunyi, La qawada illa bis-sayf. Tidak ada hukuman balas, yakni kisah juga, kecuali dengan pedang. Hadis da'if, hadis Ibn Majah. Hadis ini mempunyai beberapa jalur periwayatan. Akan tetapi semuanya da'if lemah. Lihat Nasbur Rayah dan Al-Mu'jam. Pernyataan ini dapat disanggah hadis ini da'if dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah atau dalil hukum. Jadi dalil yang kedua, pendapat kedua ni, dalil kedua dia. Hadis yang berbunyi, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Jika kamu membunuh, maka gunakanlah cara yang baik dalam pembunuhan. Dan jika kamu menyembelih, maka gunakanlah cara yang baik dalam penyembelihan. Hadis sahih, hadis Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Pernyataan mereka ini disanggah bahawa kebaikan cara pembunuhan adalah ketika kisah tersebut dilakukan sesuai dengan tuntutan syariat. Sejumlah dalil telah menetapkan untuk menghukum pelaku pembunuhan sesuai cara pembunuhan yang ia lakukan. Pendapat yang kuat mengikut Syekh Nina. Pendapat yang kuat menurutku, yakni Abu Malik, adalah pendapat pertama, bahawa pelaku dikisas sesuai dengan cara pembunuhan yang ia lakukan terhadap korban si mati selama cara tersebut tidak diharamkan oleh syariat. Jika terbukti bahawa pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara mencekokinya dengan minuman khamar, dengan menjodominya, liwatnya atau menyihirnya, maka menurut jumhur ulama ia dikisas dengan pedang. Kalau payah nak buat pedang lah, mudah sekali dah. Sementara dalam sebuah pendapat yang kurang masyhur dalam mazhab Syafi'i, mengenai kes dicekoki, dibunuh dengan minuman keras, maka pelaku boleh dikisah dengan cara minum cairan seperti cuka atau air dah. Cuka tu lah, cuka mati lah, bukan cuka makanan dah. Sementara itu, jika korban meninggal kerana disodomi, maka di dubur pelaku ditusuk dengan batang kayu yang mirip alat penis sehinggalah mati. Dalam hal ini, pendapat yang pertama dari jumhur ulama lebih kuat. Secara asasnya, jumhur ulama telah kuat menghukum kisah serupa dengan cara dibunuh. Tapi kalau menyusah nak buat cara tu rohak, boleh kata baik kat tekuk tu lah, mudah dah. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan secara separuh sengaja. Pertama dah, definisi pembunuhan semi sengaja. Rujuk Ibn Abidin Al-Qani Al-Fiqiyah, Rawdat Talibin, Mughni Muhtash, Kashaful Qina, Mughni dan Al-Muhalla. Definisi pembunuhan separuh sengaja ni ada sejumlah versi yang dikemukakan oleh ulama untuk mendefinisikan pembunuhan semi sengaja, separuh sengaja sebagaimana berikut. Pertama, Imam Asy-Syafi'i, ulama mazhab Hambali dan 2 murid Imam Hanafi mendefinisikan bahawa pembunuhan separuh sengaja adalah pemukulan secara semena-mena terhadap seseorang dan tanpa asalan yang benar dengan menggunakan alat yang secara umumnya tidaklah mematikan, misalnya cambuk, rotai ataupun tongkat kecil.
Akan tetapi ternyata alat tersebut menyebabkan kematian si mati. Padahal pelaku tidak bermaksud untuk membunuhnya. Mereka hanya memberikan pelajaran dan sejenisnya. Bukan bunuh kan. Gocok ke sepak ke. Timbuk nurotai ke. Tiba-tiba mati. Ingat tak mati dah. Yang kedua. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengajukan definisi yang lain. Bahawa pembunuhan semi sengaja adalah memukul seseorang secara sengaja. Dengan menggunakan suatu alat yang tidak boleh memutuskan anggota badan. Seperti tongkat tangan, batu dan alat lain tidak termasuk kategori senjata tajam. Abu Hanifah kata, definisi pembunuhan secara ini memukul seorang secara sengaja dengan menggunakan suatu alat yang tidak boleh putus anggota badan. Seperti tongkat tangan, batu dan alat lain tidak termasuk kategori senjata. Gitulah serupa. Berkurang lah. Pendapat kedua ni. Pengasumsian hal ini, kita anggapkan hal ini sebagaimana pembunuhan secara sengaja mengacukan berdasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fi qatili 'abdil khata' qatil as-sauti wal 'asa wal hajri mi'atun minal ibl. Ketahuilah sesungguhnya denda untuk pembunuhan sengaja tersalah, terbunuh kerana hukuman rotan, tongkat dan batu adalah 100 ekor unta. Hadis hasan sudah disebutkan sebelumnya. Walaupun secara tak sengaja tidak kena hukum bunuh, tapi kena bayar diat juga. Riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari datuknya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aqlu shibhil 'amdi mughallazun mislu 'aqlil 'amdi wala yuqtalu sahibuhu. Wa dhalika an yunzagha asy-syaitanu bainan nasi fatakunu dima'un fi ghairi daghinatin wala hamli silahin. Diat pembunuhan secara sengaja itu diperberatkan seperti denda pembunuhan dengan sengaja, tanpa dibunuh pelakunya. Hal itu agar syaitan tidak menghasut di antara manusia sehingga darah mengalir tanpa dendam maupun angkat senjata. Nak suruh senyak tu bagi fitih lah, bayar denda dah. Hadis hasan kerana banyaknya hadis lain yang menguatkannya, hadis riwayat Ahmad, dan ini juga mempunyai banyak riwayat pendokunya. Begitulah kaedah dia kena bayar denda dia. Kalau tak sengaja ni kena bayar dia. Dayak dia kepada keluarga semati bukan bayar ke KJL dia. Ni tak selesai masalah ni. Masalah adik dah, masalah ke apa. Kalau tak jumpa pembunuhnya, kerajaan bertanggungjawab. Kerajaan lah bayar kepada keluarga semati adik ni. Hak jadi perkauman jadi ke apa ni, ni tak selesai molek dah. Ada benda tu main susuk, main ada masuk politik ke apa sekali kan. Tak selesai. Keluarga semati tidak dibela, dendam terus menerus berpanjang menjadi perkauman terus berlangsung lah. Itu orang kata tak selesai lah. Jadi kita bayar denda ni, dia ni daripada pembunuh kepada keluarga semati akan menguraikan denda itu. Jadi insya-Allah tak berlaku lah benda-benda tak molek lagi ya. Diriwayatkan pula dari Ibn Mas'ud bahawa pembunuhan secara sengaja itu adalah membunuh dengan batu ataupun tongkat. Hasan kerana banyak jalur periwayatannya, hadis Abdul Razak dan Musannaf, dan dari dua jalur yang saling menguatkan hadis yang hasan. Definisi ini juga mengakomodir serupalah dengan pendapat jumhur sahabat dan tabi'in, di antaranya Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Thawr dan ketiga imam. Pendapat ketiga. Ulama mazhab Maliki tidak memberikan definisi atas pembunuhan secara separuh sengaja. Kerana mereka tidak menetapkan atau mengakui bahagian ini, yakni pembunuhan separuh sengaja. Yang disebut pembunuhan menurut mereka hanya dua saja, sengaja dan tidak sengaja. Separuh sengaja tak ada. Bagi dia sengaja dan tak sengaja saja. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Maliki. Dalam salah satu pendapat mereka disebutkan bahawa barang siapa yang memukul seseorang dengan tongkat dan semisalnya ketika dalam keadaan marah, maka termasuk mirip disengajakan. Dia kata gitulah mengikut mazhab mereka. Ulama yang sepakat dengan mereka antara lainnya Al-Laits, Abu Muhammad dan Ibn Hazm. Mereka mengatakan sungguhnya dalil Al-Quran menjelaskan bahawa pembunuhan adalah yang dilakukan dengan sengaja sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 93. Ada kalanya pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ma kana mu'minan ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidak patut bagi seorang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali kerana tersalah tidak sengaja. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 92. Aku Abu Malik katakan mereka kalangan mazhab Maliki dan yang sepaham dengan mereka seharusnya berhujah
dan menetapkan jenis pembunuhan ini dengan merujuk pada hadis sebagaimana telah dikemukakan di atas faedah. Selain disebutkan dengan istilah pembunuhan secara sengaja, jenis pidana pembunuhan ini juga disebut dengan istilah pembunuhan sengaja tapi tersalah dan pembunuhan tersalah tapi sengaja. Istilah tu ada bermacam-macam tapi serupa dengan maksudnya pembunuhan secara sengaja ataupun semi sengaja dah. Dia tidak dikenakan hukum kisah tu, dia kena bayar diat lah. Tak ni. Definisi baru dah. Tak ada definisi dah, bahan definisi dah. Yang keduanya hukum betul. Hukum pembunuhan secara sengaja, semi sengaja ni. Pembunuhan semi sengaja atau secara sengaja hukumnya haram jika pukulan yang mematikan korban tersebut dilakukan dengan sengaja dan semena-mena. Tiba-tiba nak mengejut. Sebab tindakan aniaya zalim dan melampaui batas hukumnya haram. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 87. Banyak sekali dalil syariat yang berfungsi sebagai penutup celah terjadinya pembunuhan seorang Muslim. Syariat misalnya melarang sekadar menodongkan senjata kepada orang Islam. Maksudnya kita Allah senjata tu munculnya kepada orang Islam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda, La yushiru ahadukum ala akhihi bisilah, fa innahu la yadri la'anda syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Tidak hendaklah salah seorang dari kalian tidak menghunuskan senjata kepada saudaranya. Sesungguhnya ia tidak menyedari barangkali syaitan menarik kedua tangannya hingga terjerumus ke dalam jurang neraka. Hadis sahih hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya, jangan hunus senjata tiba-tiba tertikai sungguh, mati sungguh berat dah, masuk neraka dah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yad'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Orang siapa yang menghunuskan sebuah besi kepada saudaranya, besi gapo-gapo ikutlah benda tajam gapo dak, maka sesungguhnya malaikat melaknatnya meskipun ia adalah saudara seibu dan seayah baginya. Hadis sahih hadis Muslim dan Tirmizi. Adik-beradik sendiri pun pernah nak tikai gapo dah. Jadi oleh sebab itu kena elok dah. Maruf sang mana pun jangan buat kerja gitu dah. Bahkan diriwayatkan dari Jabir bahawa Nabi SAW melarang untuk membiarkan pedang dalam keadaan terhunus. Pedang pun jangan nak terbuka, kena bubuh dari sagai dia. Hadis sahih hadis Abu Daud dan Tirmizi dah. Diriwayatkan pula darinya bahawa ada seorang lelaki yang melintasi masjid dengan membawa anak panah. Di masjid bawa anak panah. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Amsik bini salihah. Peganglah ujung anak-anak panahnya yang runcing itu. Hadis sahih hadis Bukhari dan Muslim. Pegang maksudnya tutup ada. Tutup jangan beri napuk. Gerung napuk. Tajam dah. Hadis ini tujukan pada orang yang tidak mempunyai maksud menyakiti. Lalu bagaimana dengan orang yang mempunyai maksud menyakiti atau melebihi batas? Tengah marah ke apa? Berat lagi lah. Orang ni tak marah. Cuma dia choking. Tempat tajam tu. Napuk gerung bahaya dah. Jadi kena tutup. Yang C dia, bentuk-bentuk pembunuhan secara sengaja, semi sengaja ini. Rujuk Al-Bada'i, Rawdatul Talibin, Al-Mughni, Muhani Mukhtash, Hasyiah Ad-Dusuqi dan Kasyaful Qina. Adapun model dan bentuk pembunuhan secara sengaja antara lain, pertama, sengaja memukul korban dengan penuh kebencian dan permusuhan tanpa niat untuk membunuhnya dengan menggunakan alat yang umumnya tidaklah mematikan seperti tongkat, cambuk, rotan dan atau batu kecil, lalu korban meninggal dunia. Cara kedua dia, bentuk yang kedua dah. Sengaja memukul korban dengan tujuan untuk menyakiti. Bukan membunuh dengan menggunakan rotan kecil dan sejenisnya. Namun berlebihan dalam memukulnya sehingga membuat si korban terbunuh. Guna rotan je, tapi banyak kali dia mati. Ketiga, mengurung si korban si mati di suatu tempat tanpa memberinya makan dan minum dalam jangka waktu yang umumnya tidaklah sampai menyebabkan kematian. Pembunuhan semacam ini menurut ulama mazhab Syafi'i termasuk kategori pembunuhan semi sengaja, sedangkan menurut mazhab Hanbali termasuk kategori sengaja tersalah. Jika jangka waktu penahannya menurut kebiasaan umum boleh mematikan, maka pembunuhan tersebut menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali termasuk pembunuhan disengajakan, sedangkan menurut Abu Hanifah hal semacam ini termasuk pembunuhan. Tidak termasuk pembunuhan kerana kematian di sini disebabkan oleh rasa lapar dan haus saja, bukan kerana tindakan seseorang. Namun demikian dua murid Abu Hanifah mengatakan pelakunya wajib membayar diat juga. Tetap dikatakan pembunuhan juga lah. Pembunuhan secara sengaja juga.
Tapi gitulah ada khilaf lagi. Ada kata kalau lama sangat logiknya mati dah. 20 hari ke apa tak boleh makan minum mati dah 10 hari ke. Jadi tak boleh makan tu 3 bulan sengaja lah. Kalau 3 hari 4 5 hari dah. Contohnya seminggu tak boleh makan, contohnya logik tak mati lagi, tiba-tiba mati dah. Maka dikira separuh sengaja. Gitulah dah. Tapi gitulah khilaf lagi banyak lah sini dah. Jadi pemutus siapa dia? Pemerintah lah putus nak pilih hak mana dah. Yang keempat, menggali telaga, memasang batu atau pisau dengan maksud untuk menyakiti orang yang masuk ke tempatnya tanpa izin dan bermaksud melakukan kejahatan. Jadi dia beri perangkat lah, perangkat pisau atau gapo dah. Pembunuhan semacam ini menurut mazhab Hanbali termasuk pembunuhan secara sengaja, bahkan lebih kuat sehingga boleh disamakan dengan pembunuhan dengan sengaja. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, jika seorang sengaja menjebak orang lain yang sudah diincarnya, jadi dia rancang je dari awal-awal, lalu ia benar-benar terjebak ke dalamnya dan meninggal dunia, maka perbuatan ini termasuk pembunuhan yang disengajakan dan pelaku mestilah dikisos. Hukum bunuh balas. Tetapi jika terjebak dan mati adalah orang yang bukan dia targetkan, maka hal ini termasuk pembunuhan tersalah dan pelakunya hanya diwajibkan untuk membayar diat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, pembunuhan semacam ini termasuk pembunuhan dengan sebab dan mewajibkan adanya diat. Menurut mereka, pembunuhan jenis ini merupakan bahagian tersendiri dari 5 jenis pembunuhan. Jadi gitulah, ada kata tu termasuk gali telaga, jatuh mati dah, pasal batu, pisah dah. Jadi hak ni gitulah, ada khilaf, ada kata sengaja, ada kata separuh sengaja dah. Kita kira sengaja lah molek dah. Kalau nak niat nak bunuh tu memang cara tu memang boleh bawa bunuh. Bawa mati kata sengaja lah, selesai masalah dah. Okay, yang keempatnya, hukuman pembunuhan separuh sengaja. Rujuk Al-Bada'i, Al-Mughni Muhtaj dan Al-Mughni. Diat pertama, hukuman bunuh separuh sengaja ni diat. Bukan bunuh balas, diat dah. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama yang mengakui pembunuhan separuh sengaja bahawa pembunuhan separuh sengaja diwajibkan diat. Hukum bayar denda lah. Diat di dalam pembunuhan separuh sengaja termasuk diat mughallazah, diat yang berat lah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Ala wa inna fi qatili 'amdil khata' qatili as-sawt wal 'asa mi'atun minal ibil arba'una fi butuniha auladuha. Ketahuilah sungguhnya denda untuk pembunuhan sengaja tersalah. Nah, 'amdil khata' istilah dia. Sengaja tersalah. Terbunuh kerana hukuman cambuk dan tongkat adalah 100 ekor unta. Yang mana 40 di antaranya dalam perutnya terdapat anaknya. Yang sedang hamil, mahal lagi. Unta mahal lagi lah dah. Hadis Hasan, hadis Abu Daud, An-Nasai, Ibn Majah dan selain mereka. Untuk mahal lagi ni lah. Dia ini menurut jumhur ulama yang mengakui adanya pembunuhan separuh sengaja dibebankan kepada asabah, pelaku. Maksudnya bukan pelaku pembunuh saja, anak beranak si pembunuh. Berdasar kepada hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata, 2 orang wanita di Bani Huzal bertengkar hebat. Kalau salah satunya terlempar yang lain dengan batu dan ia terbunuh beserta janin dari perut terbunuh yang ada dalam kandungannya. Balah. Tino ni balah dia. Balah-balah pekor dia. Batu mati ke diri dia. Rasulullah SAW pun menetapkan diat wanita itu dibayarkan oleh keluarganya. Anak beranak perempuan pembunuh tu membayar diat lah 100 ekor tu. Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia ini dibeban kepada asabah, keluarga laki-laki lah. Asabah ni maksud keluarga laki-laki pelaku pembunuhan kerana adanya unsur syubhat ketidaksengajaan sehingga keadaannya menyerupai pembunuhan tidak sengaja. Keluarga laki-laki asabah ni berhak timbul saka lah kalau mati ni. Biasanya keluarga laki-laki dulu dah. Gitulah. Jadi dia ni dia tangguh diat dah. Apakah pelaku turut mengeluarkan dana dalam pembayaran diat tersebut? Dah. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengatakan pelaku tidak boleh turut serta dalam pembayaran diat. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa pelaku boleh turut serta dalam pembayaran diat sebagaimana dalam kes pembunuhan tanpa sengaja. Ada bahal lagi dah. Dia bayar diat ni anak beranak asabah tak nikah ataupun dia sendiri boleh buat bayar juga dah. Pendapat yang kuat, aku Abu Malik katakan pendapat pertama dikuatkan dengan hadis riwayat Abu Hurairah di atas. Sementara itu Ibn Sirin, Az-Zuhri, Qatadah dan Abu Sa'ur menjelaskan diat dibebankan kepada pelaku pembunuhan dengan mengambil hartanya. Sebab diat adalah akibat perbuatan yang telah ia rencanakan sehingga tidak berhak ditanggung oleh asabahnya. Asal-asalnya diat ni ialah pelaku orang yang dibunuh dia. Anak beranak dia asabah ke apa tu tengok keadaan lah. Kalau dia tu
Maksudnya bukan nombor satu dia lah. Pembunuh tu nombor satu dia. Orang itu anak beranak dia. Dia berhak terima saka tu, berhak lah bayar dia. Gitu lebih kurangnya. Kat mana ni? Okey, kafarat ni. Kafarat di sini berupa memerdekakan hamba sahaya muslim. Jika tidak ada, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Allah Ta'ala berfirman. Ni kalau kita bicara ada bab kafarat ni, denda ni. Dia selain daripada diat tu, dia ada kafarat pula. Allah Ta'ala firman, "Wa ma kan min ay yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahrir raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatin ila ahlihi illa ay yasaddaqu, fa in kana min qaumin 'aduwwin lakum wa mu'minun fatahrir raqabatin mu'minah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabatin mu'minah. Faman lam najid fasiyamu syahrayn tabi'ain taubatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima." Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali kerana tersalah secara tidak sengajalah. Pada siapa yang membunuh seorang yang beriman kerana tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan pada keluarganya si terbunuh itu. Dia kena bebas hamba dulu nak. Lepas tu kena bayar denda pula dah. Diat tu tak. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayarannya. Jika maaf lah. Jika dia si perbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia seorang si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan pada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Kalau siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 92. Jadi menurut zahirnya ayat ini memang menyatakan tentang pembunuhan tersalah. Bukan separa tersalah, bukan sengaja dah. Tersalah je. Ayat Quran ni kalau kira dah. Akan tetapi kalangan ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan Al-Kharqi dari kalangan Hambali menyatakan wajibnya kafarah dalam pembunuhan semi sengaja, separa sengaja. Kerana pembunuhan tersebut menyerupai pembunuhan tidak sengaja. Yang dalam hal ini tidak ada kesengajaan untuk membunuh. Sementara itu, kalangan mazhab Hanafi lebih berpendapat bahawa kafarah tidak wajib dalam pembunuhan separa sengaja. Kerana pembunuhan separa sengaja termasuk tindak pidana yang diperberat dan hukumannya pun juga telah ditetapkan. Ini pendapat dia lah. So, sekat tu saja. Lepas ni kita bincang pula pembunuhan tidak sengaja dah. Pembunuhan separa sengaja tu kita bincang dah. Kita nak bincang lepas ni pembunuhan tidak sengaja tersalah pula, khata' dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.